Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adhar bin Zakaria. Hari ini saya akan membincangkan sebuah game yang bernama Tricky Donkey Puzzle. Sebelum memulakan game, mari saya terangkan dulu cara permainan dan peraturan game ini. Peserta diberi 3 keping potongan gambar seperti dalam rajah gambaran awal. Peserta perlu menggabungkan gambar ataupun puzzle tersebut menjadi 2 orang lelaki yang menunggang kuda. Peserta bebas untuk mengubah posisi kuda tersebut sehingga membentuk puzzle yang betul. Namun peserta dilarang untuk memotong atau mengoyakkan puzzle tersebut. Peserta diberi masa 3 minit untuk melengkapkan puzzle ini. Masa yang ditetapkan bagi memastikan peserta dapat mengeluarkan idea serta berfikir dengan pantas dalam membuat keputusan. Berdasarkan kesemua peserta yang mengambil bahagian dalam game ini, saya mendapati ada 3 pemerhatian yang boleh dibuat. Yang pertama, kesemua peserta tidak berjaya melengkapkan puzzle tersebut dalam masa yang ditetapkan. Yang kedua, peserta hanya melihat kepada satu dimensi sahaja dengan hanya menggerakkan penunggang kuda itu sahaja tanpa memikirkan struktur badan kuda tersebut. Dan ketiga dan yang terakhir, masa yang singkat mungkin mengganggu proses pemikiran serta proses pembuatan keputusan dalam kalangan peserta. Terdapat beberapa teori yang boleh dikaitkan dengan permainan tersebut, antaranya adalah teori penyelesaian masalah Polya. Teori penyelesaian masalah Polya ini dibangunkan pada tahun 1962. Polya berpendapat bahawa terdapat 4 langkah ataupun fasa dalam proses penyelesaian masalah. 4 fasa dalam penyelesaian masalah tersebut adalah: pertama, memahami masalah; yang kedua, merangka strategi; yang ketiga, melaksanakan strategi; dan yang terakhir, yang keempat adalah menyemak jawapan. Setiap fasa perlu dipenuhi bagi seseorang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya kita masuk kepada model penyelesaian masalah Polya. Yang pertama, memahami masalah. Apa itu memahami masalah? Anda perlu membuat sesuatu persoalan di mana adakah maklumat itu cukup untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua adalah merangka strategi. Sebagai contoh, cuba jaya iaitu try and error, membuat senarai yang tersusun, mengenal pasti kemungkinan dan menggunakan simetri. Yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Ini adalah lebih mudah dari merancang strategi. Jika tidak berjaya, kita perlu mengulangi semula
ke langkah pertama dan mengulang strategi yang berbeza. Dan yang terakhir iaitu menyemak jawapan. Mengambil sedikit masa untuk menyemak jawapan ataupun membuat refleksi supaya ia dapat mengukuhkan keyakinan dan memantapkan pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang sama di masa akan datang. Seterusnya, dalam permainan ini juga mempunyai kaedah cuba ralat ataupun try and error. Pendekatan di mana peserta mencuba pelbagai kaedah atau penyelesaian untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, individu cuba pelbagai kaedah ataupun pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu atau mencapai matlamat tertentu. Ini boleh melibatkan ujian idea, percubaan perubahan strategi atau mengadaptasi pendekatan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Walaupun ia boleh berkesan, ia juga mungkin tidak menjadi kaedah yang paling cekap untuk semua situasi, terutamanya jika terdapat risiko kegagalan berulang tanpa sebarang pembelajaran atau kemajuan. Sebagai kesimpulannya, dapat dilihat bahawa semua peserta seakan-akan tersekat pada fasa ketiga dalam teori Polya. Peserta sebenarnya sudah memahami soalan iaitu fasa pertama dan arahan permainan. Namun mereka semuanya salah untuk memilih strategi lalu gagal untuk melaksanakan strategi tersebut. Walaupun mereka dibenar untuk menyelitkan elemen try and error learning, namun ianya tidak berhasil kerana mereka hanya melihat puzzle tersebut kepada satu dimensi sahaja. Perkara ini juga jelas berkait rapat dengan masa yang diberikan agak singkat, menyebabkan kaedah cuba jaya ini sukar dioptimumkan. Kesimpulannya, mereka gagal untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kerana semuanya gagal untuk melengkapkan 4 fasa dalam teori penyelesaian masalah Polya. Sekian, terima kasih.